Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bagaimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul dalam menyambung pengajian pada malam bahagia ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala musibah di dunia dan akhirat, dan memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Da'wah Utama, kita masih berada di dalam fasal bahagian yang kelima, yang mana penulis membicarakan berkenaan dengan kepentingan bersabar apabila diuji dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menukilkan beberapa ayat daripada Al-Quranul Karim, dan kita telah membicarakan sebahagian daripadanya. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan daripada muka surat 169 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia itu adalah hina. Telah berkata Ibnu Athaillah rahimahullah, sebenarnya Allah Ta'ala telah menjadikan dunia itu tempat bagi kekotoran yang selalu ditimpa keguncangan supaya kamu berzuhud kepadanya. Dia tahu yang kamu sukar mahu menerima nasihat, lalu dia membiarkan kamu merasakan kesusahannya agar mudah kamu menghadapi jalan-jalan perpisahan dengannya. Nah, ini makna ini kita telah membicarakan. Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari, beliau mengatakan dunia ini adalah tempat ini ujian, yang mana manusia selagi mana berada di atas muka bumi ini, maka dia tidak lepas daripada diuji dan juga daripada masalah. Dan ini adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menguji manusia. Maka dunia ini bukan tempat yang mana dia merupakan destinasi bagi kita, akan tetapi dia adalah tempat persinggahan sebagaimana kita mengatakan. Maka tempat ini ujian darul ibtila, maka di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan ujian-ujian yang merupakan musibah dan sebagainya. Nah, teruskan. Ada satu berita yang warid daripada Allah Ta'ala berbunyi, wahai dunia, jadikanlah dirimu upaya bagi para kekasihku, auliaku, dan jangan sekali-kali engkau menyerikan diri buat mereka, kelak engkau akan memfitnahi mereka. Nah, ini berdasarkan dengan riwayat dari hadis qudsi berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan dunia ini. Disebabkan dunia ini adalah ujian, maka Allah Subhanahu wa taala dia menjaga hamba-hambanya yang dia sayang daripada terkena fitnah dunia, yang mana dengannya mereka menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memahami hakikat dunia ini dan dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpedaya dengan keduniaan, maka itulah manusia yang bahagia. Maka manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia-manusia yang dijagai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terkesan dengan dunia ini. Jadi orang yang memahami hakikat ini dan dia menjaga dirinya daripada terkesan daripada keduniaan sehingga dia dapat lupa akan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah manusia yang berjaya, yang Allah memilih para hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Nah, ada berita lain warid, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menghadapkan seluruh pandangannya kepada seseorang hamba, nescaya dia akan memalingkan seluruh dunia daripadanya. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, apabila engkau melihat dunia mula mendatangimu, katakanlah itu
itu suatu dosa yang telah disegerakan pembalasannya. Dalam masa yang sama juga kita jangan salah faham ya. Maksudnya di sini adalah apa yang Imam Al-Haddad sedang membicarakan adalah kalau sekiranya seseorang itu terkesan dengan dunia. Terkesan dengan dunia apa maksudnya? Yakni maksudnya dia lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tercela adalah seseorang yang terkesan dengan dunia sehingga kan dia lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tercela. Tetapi bukan maksudnya Islam mengharamkan keduniaan. Ini perkara yang berbeza. Yani Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharamkan keduniaan. Kalau tak, kita tidak dapat menjalankan kehidupan kita. Tetapi apa yang Islam mengajarkan kepada kita adalah berjaga-jaga supaya kita tidak terkesan yakni dengan dunia ini sehingga kan kita menjadikan dunia maksud hidup. Sehingga kan kita menjadikan dunia ini maksud hidup. Dan kebanyakan manusia terjebak dalam masalah. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan terjebak dalam perkara ini. Maka Imam Al-Haddad dia mengatakan manusia yang dekat kepada Allah dipelihara oleh Allah SWT daripada terjebak dalam musibah. Yang mana ini mereka terkesan yakni dengan keduniaan sehingga kan mereka menjadikan keduniaan sebagai maksud hidup mereka. Ataupun mereka terkesan dengan keduniaan sehingga kan mereka lupa untuk mengingati Allah SWT. Yang mana dia terkesan yakni dengan dunia sehingga dunia ini menjadi sesuatu perkara yakni yang ada ikatan kuat dengan dirinya daripada ikatannya terhadap Allah SWT. Maka ini yang menjadi masalah di sini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Maka dengan ini dia mengatakan yakni dunia ini kalau kita tidak berjaga-jaga boleh menjadi sebab kebinasaan. Dunia ini kalau kita tidak berjaga-jaga boleh menjadi sebab kebinasaan kalau sekiranya kita terkesan ini dengan keduniaan. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan bal tu'sibunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kamu terkesan dengan dunia ini. Kamu memberikan kedepanan kepada dunia ini sedangkan akhirat lebih baik bagi kamu. Sebab sifat manusia ini cinta dunia. Betul ke tidak? Sifat manusia secara lumrah cinta yang ini kepada dunia. Dan manusia apabila tidak ada agama, dia akan menyangkakan dunia ini segala-galanya. Jadi apabila dia menyangkakan dunia ini segala-galanya dan dia terkesan dengan keduniaan dan dia menjadikan maksud hidupnya dunia sahaja, dia meletakkan dirinya dalam kebinasaan sedangkan dia tidak mengetahui yang dia dalam kebinasaan. Jadi lihat ini tipu daya dunia begini. Dan kebanyakan manusia terjebak dalam masalah ini. Betul ke tidak? Kita lihat ini zaman yang kita tinggal hari ini. Manusia meletakkan maksud hidup mereka dunia. Hari ini manusia membicarakan tentang bagaimana nak menjadi lebih kaya, bagaimana ini nak membeli lebih rumah, lebih kereta dan sebagainya. Bagaimana nak jadi kaya, bagaimana nak mendapatkan sekian dan sekian dan sekian. Ini yang banyak yang dibicarakan di timur dan di barat. Manusia membicarakan bagaimana nak menjadi kaya. Seolah-olah mereka melihat maksud hidup mereka hanya dunia sahaja. Tetapi apabila kita membicarakan tentang maut, hidup selepas kematian, hari kiamat dan kebangkitan, tak ramai manusia akan membicarakan perkara ini. Dan bahkan kebanyakan manusia tidak beriman. Hari ini kalau kita membicarakan tentang hisab, kita membicarakan tentang hari kebangkitan dan sebagainya, siapa yang nak dengar? Melainkan ini majlis kita dalam masjid ini. Kita merasakan ini adalah perkara yang penting. Tapi kalau kita di luar sana, seolah-olah ini apa yang kita membicarakan tidak memberikan apa-apa kesan. Sebab manusia tidak ada ikatan dengan akhirat. Kebanyakan manusia tidak ada ikatan dengan akhirat. Ikatan mereka hanya dengan keduniaan. Jadi kalau kita membicarakan tentang bagaimana nak menjadi kaya, orang akan dengar. Kalau kita membicarakan yang ini tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan, orang akan melihat ini kepada ini. Tapi hari ini kalau kita bicara tentang akhirat, tak ramai ini orang yang minat. Apa sebabnya? Sebab yakni mereka terkesan dengan keduniaan sehingga kan mereka lupa akhirat. Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita jangan kita sampai tahap ini seperti itu, sebab ia akan membawa kita kepada kebinasaan. Na'udzubillah min zalik. Maka lumrah manusia dia cinta dunia. Ini perkara yang kita tidak boleh elak. Tetapi bagaimana kita nak menghilangkan kecintaan ini dan kita hanya meletakkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara yang perlu kita usahakan. Mudah-mudahan Allah memudahkan, insya-Allah. Nah, teruskan. Wahai Musa, apabila engkau melihat dunia mula mendatangimu, katakanlah itulah suatu dosa yang telah disegerakan pembalasannya. Yang ini maksudnya di sini adalah ini ujian. Ini dunia ini adalah ujian. Kalau kita tak berjaga-jaga,
kita terjebak dalam dosa. Kalau tidak berjaga-jaga, yakni terjebak di dalam, seseorang itu terjebak dalam dosa dan menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab sebahagian awliya Allah mereka takut kepada dunia. Apabila dunia datang kepada mereka, mereka takut. Terbalik pula kita. Kenapa sekarang ini terbalik ya? Jadi sebahagian ini mereka yang dekat kepada Allah, apabila dunia datang kepada mereka, mereka jadi khawatir. Tetapi yakni apabila datang yakni kemiskinan, mereka gembira. Cuba bayangkan. Ini sebahagian manusia ni begitu. Sebab yakni mereka muamalah dengan Allah Subhanahu Taala dengan keyakinan. Muamalah mereka dengan Allah Subhanahu Taala adalah dengan keyakinan. Mereka sembah kepada Allah seolah-olah mereka menyaksikan Allah Subhanahu Taala. Seperti mana Nabi SAW mengatakan, "Anta'budallah ka'annaka tarahu." Mereka yang sampai kepada makam ini, maka dia tak lihat apa-apa selain Allah Subhanahu Taala. Apa yang penting baginya hanya Allah sahaja. Selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada di dalam ini hatinya. Nah, dan apabila engkau melihat kefakiran menghampirimu, maka katakanlah pula selamat datang dengan tanda-tanda para salihin. kefakiran dia bukan kekafiran. Kefakiran. Apabila kamu lihat kefakiran, ini maksudnya kemiskinan. Apabila kamu lihat ini kemiskinan ini menghampirimu, maka katakanlah selamat datang ini dengan tanda-tanda para salihin. Sebab kebanyakan para salihin miskin. Kebanyakan ini orang saleh, kebanyakan awliya Allah SWT, orang ini golongan ini miskin. Ini kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama, kita tasawuf ini, mereka mengatakan perkara yang sama. Tak ramai yang ada kekayaan. Tidak ramai yang ada kekayaan. Ini kebanyakan daripada mereka dalam golongan daripada golongan ini miskin. Nah, pernah pada suatu peristiwa datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya mengatakan, "Sesungguhnya aku ini mencintaimu." Maka dijawab oleh beliau, "Jika benar apa yang engkau ucapkan itu, maka bersedialah menerima sifat kefakiran sebagai bentengnya. Sesungguhnya kefakiran itu lebih cepat datangnya kepada siapa yang mencintaiku daripada air bah yang menuju ke penghujungnya. Sebab kefakiran dengan menanggung sabar itu adalah pakaian bagi para nabi dan perhiasan bagi para manusia pilihan." Ini adalah perkara yang kita mengatakan yang memerlukan kita untuk kita merenungkan. Yang kita lihat misalan Nabi SAW, apabila dia mendapat wahyu, maka dia berkorban segala-galanya fi sabilillah. Hatta Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, seorang wanita yang kaya, tetapi mereka berkorban di jalan Allah Subhanahu Taala. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi maksudnya di sini adalah seperti mana kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim membicarakan tentang walladzina jahadu fina, barang siapa yang bermujahadah di dalam kami, dan barang siapa yang mujahadah dengan diri mereka dan harta mereka. Maksudnya manusia-manusia yang berkorban dengan diri mereka dan dengan harta mereka, ini adalah manusia-manusia yang dekat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat misalan Nabi SAW, para sahabatnya pada awal Islam, mereka berkorban segala-galanya kerana agama. Maka maksudnya di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan kepada pengorbanan dalam tiap-tiap aspek. Dalam tiap-tiap aspek ini kehidupan memerlukan kepada pengorbanan dan memerlukan kepada kesabaran. Sebab janji Allah Subhanahu Wa Taala dan anugerah yang Allah akan memberikan kepada manusia merupakan anugerah yang paling besar sekali. Maka dia memerlukan kepada mujahadah. Itu sebab kita sebagai orang Islam harus kita faham prinsip ini dengan baik. Sebab hari ini orang menyangkakan lebih dekat kita kepada Allah lebih kaya. Ada orang faham begitu. Ada orang dia menyangkakan kalau aku solat 5 waktu, aku jaga misalan puasa dan sebagainya, baca Quran, insya-Allah jadi kaya. Tak semestinya ya akhi. Betul ke tidak? Kita diajar dalam Islam, bila kita melaksanakan ibadat ini, kita melaksanakan ibadat bukan ada digaya. Kita melaksanakan ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan kerana keduniaan. Kalau kita melakukan ibadah sebab ini keduniaan, maksudnya kita dah silap, kita salah faham. Kita perlu membetulkan kita punya kefahaman. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah. Kita solat kerana Allah. Kita solat ini bukan kerana solat.
Sebab yang kita orang Islam, kita kena solat 5 waktu. Kalau tak macam mana nanti? Itu bukan cerita ni. Bagaimana kita nak menjadikan solat kita sebagai asbab yang mana dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebab kita solat. Maka apa sahaja perkara yang diwajibkan oleh Allah dan perkara-perkara yang disunatkan Nabi SAW, maka segala-galanya kita melakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan setakat kita melaksanakan ibadat saja sebab kita nak masuk syurga nanti. Ada orang yang faham dia solat ini sebab apa? Sebab ini nak masuk syurga. Ada sebagian orang dia mengatakan, saya solat supaya nanti bila saya masuk kubur nanti saya selamat daripada azab kubur. Ini pun kita mengatakan ini bukan apa yang difikirkan oleh awliya Allah SWT. Mereka yang dekat kepada Allah, mereka tak memikirkan perkara ini. Yang paling penting bagi mereka, apabila mereka solat, apabila mereka ingat kepada Allah, apabila mereka melaksanakan apa sahaja sunnah Nabi SAW, apa maksud mereka melakukan sedemikian? Maksud mereka lakukan sedemikian adalah untuk mendapatkan keredaan Allah. Cuba kita bayangkan. Kita belajar juga untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Kita belajar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita datang ke masjid untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita datang ke masjid ini bukan disebabkan setakat ini kita nak Allah selesaikan masalah kita, ataupun ini setakat kita nak mendapatkan pahala, ataupun setakat kita nak dimasukkan ke dalam syurga, ataupun kita diselamatkan daripada neraka. Tetapi bagaimana kita nak melaksanakan ibadat ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebab ulama kita, mereka seringkali dalam kitab-kitab tasawuf ini sebagai misal, mereka menukilkan doa Rabi'atul Adawiyah. Saya rasa dulu saya ada membicarakan doa Rabi'atul Adawiyah. Jadi saya harap insya-Allah kita cuba faham doa ini, kandungan doa. Doa ini disebut oleh seorang wali yang terkenal. Nama beliau adalah Rabi'atul Adawiyah. Mungkin kita pernah dengar nama ini. Jadi beliau dalam doa ni apa dia mengatakan? Ini kita perlu konsentrate sikit maknanya Kalau tak jadi kita salah faham. Dia mengatakan, ya Allah, aku sembah kepadamu bukan kerana nak masuk syurga. Apa dia mengatakan? Ya Allah, aku sembah kepadamu bukan sebab aku menginginkan syurgamu. Ini adalah Rabi'atul Adawiyah yang sama, yang qasidah yang biasa dibaca, ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala nagil jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini juga daripada Rabi'atul Adawiyah. Doanya dia mengatakan, ya Allah, aku sembah kepadamu bukan kerana nak masuk syurga. Cuba bayangkan. Dan aku sembah kepadamu bukan takut neraka. Yakni aku melakukan solat dan sebagainya bukan sebab aku nak masuk syurga dan bukan sebab aku takut kepada neraka. Jadi kenapa ini disembah kepada Allah SWT? Dia mengatakan, aku sembah ini kepadamu kerana-Mu. Aku sembah ini kepadamu kerana-Mu. Yang ini maksudnya aku sembah kepadamu bukan dengan sebab-sebab yang lain. Bukan ini kerana selain Allah. Bukan kerana syurga ataupun neraka, hatta. Tetapi aku sembahmu kerana-Mu. Yang ini maksudnya aku sembahmu untuk mendapatkan keridaan-Mu. Kalau engkau rida atas aku, itu ada segala-galanya bagi. Sebab ulama kita mengatakan, barang siapa yang dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Barang siapa yang tidak dapat Allah, dia hilang segala-galanya. Sebab syurga dan neraka, manusia mendapatinya dengan keredaan Allah SWT. Manusia masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah. Manusia selamat daripada neraka dengan rahmat Allah. Jadi apabila kita menjadikan maksud hidup kita rahmat Allah, kita mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita menjadikan maksud hidup kita selain Allah, kita dalam bahaya. Kita di dalam ini bahaya. Sebab kalau kita melakukan ibadah bukan kerana Allah tapi selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditakuti ibadat kita ditolak. Ini yang kita takutkan. Jadi di sini kita lihat yang ini para ulama kita sentiasa mengingatkan akan kepentingan ini. Maka dalam hadis ini seperti mana Al-Imam Al-Haddad mengatakan, Nabi mengatakan, jika benar apa yang engkau ucapkan, maka bersedialah menerima sifat kefakiran. Cuba bayangkan. Bersedialah menerima sifat ini kefakiran. Yang ini sebab Allah akan menguji. Allah Subhanahu Wa Taala menguji para anbiya lebih dahsyat daripada Allah menguji manusia biasa. Allah Subhanahu Wa Taala menguji para ulama lebih daripada manusia biasa. Jadi jangan kita menyangkakan kita melakukan ibadah segala-galanya yang ini akan seseorang itu akan mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Mungkin ini Allah menguji. Cuma kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala yang ini sentiasa merahmati kita.
Kita tidak meminta yang bala daripada Allah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji manusia-manusia yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya ini kita faham, ini akan ini hakikat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Nah, kita habiskan lagi sikit, kita berhenti. Tersebut di dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang fakir yang sabar mendapat tempat di sisi Allah di hari kiamat. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, artinya Allah akan melindungi hamba-Nya yang mukmin daripada dunia seperti mana pengembala ternakan yang sayangkan unta-untanya dari tempat-tempat yang berbahaya. InsyaAllah ini kita akan bicara minggu depan, afwan ya. Saya salah lihat muka surat. Kita berhenti di sini. InsyaAllah ada syarah sikit tentang hadis. Kita berhenti di sini insyaAllah. Sekarang insyaAllah